Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung dengan bab 3 iaitu sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi perkara pertama sekali kita kena tahu dahulu apa itu maksud sosio budaya. Jadi sosio budaya ini merupakan cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat di mana masyarakat kerajaan Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara berkembang dengan ciri-ciri sosio budaya yang hampir sama. Diamalkan mengikut kesesuaian situasi dan kreativiti kerajaan masing-masing. Sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu sentiasa berkembang dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Jadi untuk hari ini kita hanya akan melihat pada 3.1 dari segi bahasa dan tulisan. Perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Sifat keterbukaan masyarakat kerajaan alam Melayu membolehkan sistem tulisan berkembang dengan dalam kerajaan Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah Tua. Penggunaan bahasa turut mengalami situasi yang sama. Disebabkan kerajaan ini saling berkait ataupun kalau kita lihat daripada bab pertama, bab kedua, di mana dia mempunyai satu perkaitan ataupun satu perhubungan. Jadi menjadikan bahasa dan tulisan dalam kerajaan alam Melayu ini ada yang hampir sama. Jadi kita lihat dahulu apa sebenarnya kepentingan sistem bahasa dan tulisan dalam kerajaan alam Melayu. Jadi yang pertamanya ianya sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi, alat perhubungan. Yang keduanya adalah untuk menyimpan rekod pemerintahan. Yang ketiga, menyimpan rekod perundangan. Undang-undang yang ditulis tersebut menggunakan sistem bahasa dan tulisan. Kemudian menyimpan rekod perdagangan, menyimpan rekod keagamaan yang sehingga kini kita dapat lihat dia punya bukti. Kita akan yang seterusnya adalah apa sistem bahasa, sistem tulisan dan juga bukti penemuan kepada kerajaan tersebut. Kita bermula dengan kerajaan Funan dahulu. Dia menggunakan bahasa Sanskrit. Kemudian sistem tulisan dia adalah sistem tulisan orang Hu, di mana bukti penemuannya telah diambil daripada batu bersurat Funan bertarikh abad kedua Masihi. Seterusnya kerajaan alam Melayu Champa menggunakan sistem bahasa Melayu Champa, bahasa Sanskrit. Kemudian sistem tulisannya adalah tulisan Pallava, tulisan Champa kuno. Bagaimana dibuktikan adalah dengan penemuan batu bersurat, kemudian inskripsi bertarikh abad ke-6 Masihi. Inskripsi ini adalah salah satu daripada tulisan, salah satu daripada ungkapan bahasa yang telah diukir pada sesuatu bangunan ataupun sesuatu perkara seperti duit shilling dan sebagainya. Kita lihat kepada kerajaan seterusnya iaitu Srivijaya, di mana menggunakan bahasa Melayu yang mempunyai pengaruh bahasa Sanskrit. Seterusnya tulisan yang digunakan adalah tulisan Pallava. Bukti penemuan batu bersurat Kadukan Bukit, batu bersurat Kota Kapur, batu bersurat Telaga Batu dan batu bersurat Talang Tua. Kerajaan seterusnya adalah kerajaan Angkor. Sistem bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit, bahasa Khmer. Sistem tulisannya adalah tulisan Pallava. Bukti penemuannya adalah inskripsi pada dinding candi, di mana inskripsi ini diukir ataupun dicatatkan pada dinding candi yang kita dapat lihat sehingga kini penemuan tersebut. Seterusnya kerajaan alam Melayu Majapahit menggunakan bahasa Jawa kuno. Sistem tulisannya adalah tulisan Kawi, tulisan Pegon. Tulisan Pegon ni adalah
salah satu tulisan yang kita anggap sebagai tulisan Arab. Okey, macam kita sekarang ni ada tulisan Jawi. Okey, itu kita ambil daripada tulisan-tulisan yang lama ni lah. Okey, pengaruh-pengaruh daripada tulisan lama seperti tulisan Pegon ini. Okey, dia digunakan di Majapahit selepas penyebaran agama Islam di Majapahit. Bukti penemuannya adalah pada inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14 Masihi. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Kedah Tua, di mana menggunakan bahasa Sanskrit, menggunakan tulisan Pallava, di mana dibuktikan dengan penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan juga batu bersurat di Cerok. Okey, ini adalah contoh bukti penemuan ataupun kita sebut sebagai batu bersurat dan juga inskripsi. Okey, yang di atas tu adalah talang tua, yang diukir tulisan tersebut pada batu. Sebab tu dia dikenali sebagai batu bersurat. Kemudian ada di Sungai Mas, Cerok Tok Kun. Okey, kemudian ini adalah contoh inskripsi yang dilakarkan ataupun diukir pada candi. Seterusnya kita tengok tulisan, jenis-jenis tulisan yang terdapat dalam Kerajaan Alam Melayu. Okey, kalau kita lihat di situ tulisan Pallava, tulisan Kawi yang hampir sama dia punya bentuk ataupun sistem tulisan. Maknanya dia dipengaruhi oleh satu-satu tulisan yang lain. Okey, kita ada tulisan Pegon. Kemudian kita dah dapat bezakan bagaimana pengaruh tulisan Rumi itu diambil daripada tulisan Khmer. Okey. Baiklah, kesimpulannya bahasa dan tulisan ini penting kepada perkembangan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Di mana di samping menjadi alat komunikasi utama, bahasa dan tulisan juga berfungsi untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan keagamaan yang mana sehingga kini masih lagi menjadi sumber rujukan dan dokumentasi kepada ahli sejarah untuk mereka ketahui ketamadunan masyarakat silam. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.